Ini bab berhubung dengan lafaz-lafaz yang dimaksudkan niat dengannya, dan bab tentang niat. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Alqamah bin Waqqas Al-Laythi, katanya, saya telah mendengar Umar bin Al-Khattab berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyah, dalam nuskha yang lain binniyat, wa innama libri'in ma nawa, sesungguhnya segala amalan itu dikira dengan niat, dan setiap orang mendapat apa yang diniatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, sesiapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dikira kerana Allah dan Rasulnya. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, dan sesiapa yang hijrahnya kerana dunia, untuk mendapat dunia ataupun perempuan untuk dikahwininya, fa hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya dikira untuk tujuannya itu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik, bahawa Abdullah bin Ka'ab dia adalah orang yang memimpin Ka'ab dari kalangan anak-anaknya bila Ka'ab telah buta. Katanya, saya pernah mendengar Ka'ab bin Malik menceritakan, lalu dia ceritakanlah kisah Tabuk itu, perang Tabuk itu, yang dia terlepas ataupun tidak ikut serta dalam peperangan Tabuk itu. Katanya, ini kata Ka'ab, apabila telah berlalu 40 malam daripada 50 malam ataupun hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan sahabat-sahabatnya supaya memboikot dia tu, tiba-tiba utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Dia pun kata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh engkau an ta'tazila imra'atak, yani berpisah, duduk suku, berpisah dengan isterimu, yani mengasingkan diri daripada isterimu. Kata Ka'ab, saya cerai dia kah? Yani Rasulullah suruh saya cerai dia kah? Atau apa yang saya nak buat? Qala, kata utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, bukan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kamu mengasingkan diri daripadanya, iaitu kamu tidak mendekatinya sama sekali. Faqultu limraati, maka saya kata kepada isteri saya, ilhaqi bi ahlik, baliklah ke rumah keluargamu, dan kamu berada di sanalah dengan mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara ini, menyelesaikan perkara ini. Babun fil khiyar, ini bab tentang pilihan, yakni pilihan yang diberikan oleh suami kepada isteri, sama ada untuk terus menjadi isterinya atau bagaimana. Babun fil khiyar. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi pilihan kepada kami, maka kami memilih beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu baginda tidak mengira apa-apa, ini pilihan yang diberikannya kepada kami itu, dan kami pilih dia tu,
dia tidak kira apa-apa. Yang ini tidak kira sebagai cerai, tidak dikira sebagai cerai langsung. Itulah dua bab yang kita baca tadi. Yang pertama, kita balik semula. Babun fi ma uniya bihi at-talaqu wan niyati. Jadi baca bagi depan at-talaqu itu pasal dia jadi naib fa'il kepada uniya. Wan niyati itu baca bagi bawah sini, bukan bagi depan, bagi bawah. Atas dasar dia ni ataf kepada ma selepas fi ma. Jadi dia pun jadi majrur kepada fi juga. Jadi seseorang yang dikatakan babun fin niyati fit talaq wa ghairiha. Gitulah maksud dia ni. Ini bab berhubung dengan niat dalam cerai dan selainnya, selain cerai. Yang ini niat memainkan peranan besar dalam masalah perceraian juga, Babun fi ma uniya bihi at-talaq wan niyat. Jadi kalau kita tengok bahasa Arab tu fi ma gitu je. Ma tu apa maksudnya? Ma tu maksudnya lafaz-lafaz, perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan. Jadi bab tentang ucapan-ucapan ataupun perkataan-perkataan ataupun lafaz-lafaz yang dimaksudkan dengannya cerai. Maksud guna lafaz tu ialah cerai dan perkaitannya dengan niat. Ataupun tentang niat-niat. Tentang niat-niat, sama ada dalam perceraian ataupun lain-lain lagi. Ini ada lafaz-lafaz yang tidak perlu kepada niat, ada lafaz-lafaz yang perlu kepada niat baru jadi cerai. Kalau tidak, tak jadi. Bahkan kalau kita perhati tajuk ni Imam Abu Daud buat sebenarnya dengan mengambil kira apa dia ni, pendapat setengah-setengah ulama yang mengatakan semua perlu kepada niat, bukan setengah-setengah cerai saja. Manakala lafaz yang terang pun aku cerai, kalau tidak niat tak jadi. Ada juga yang berpendapat begitu, tapi kebanyakan ulama kata dia pegang dengan hadis baru ni lah, hadis yang kita sudah jumpa kan baru ni. Tu kalau kitab ni muka surat 284 babun fit talaq 'ala al-hazli. Ini ada hadisnya 3 perkara kalau serius semua pun jadi wak dolak pun jadi juga, iaitu nikah, talak dan rujuk yang disebutkan di dalam hadis tu. Di bawah tu kita baca dah bawah ni. Bawah tu muka surat 285 sekali lagi ulang pasal ada kaitan dengan tajuk ni, iaitu hadis ini menunjukkan orang yang mengucapkan dengan olok-olok wak lolok gurau lafaz nikah, talak atau rujuk, ataupun berdasarkan setengah riwayat yang lain iaitu memerdekakan hamba, waqa'a minhu dhalik, jatuh jadi kira jadi, tak kira walolak pun jadi juga, gurau pun jadi juga. Dalam masalah talak, itulah pegangan Syafi'iyah dan Hanafiyah dan lain-lain lagi.
wa khalafa fi dhalika Ahmad wa Malik. Itu benar. Jadi Imam Ahmad dan Imam Malik tak sependapat dengan mereka dalam masalah ni. Faqala, dia kata, innahu yaftaqiru al-lafzu sahih ila an-niyyah. Lafaz yang terang sekalipun perlu kepada niat. Lafaz yang terang sekalipun perlu kepada niat. Wa bihi qala jama'atun min al-a'immah. Ini juga pegangan segolongan imam-imam yang lain, termasuklah As-Sadiq, Ja'far As-Sadiq, Muhammad Al-Baqir dan An-Nasir. Ini tokoh dalam mazhab fiqh, mazhab Zaidi. Jadi pegangan mereka, wa in azamu talaqa, jika mereka betul-betul berazam, utuh, bertekad untuk cerai. Jadi dia sebut perkataan azam. Azam ni makna tekad sungguh-sungguh. Ini menunjukkan mengambil kira azam. Dan orang yang bergurau walau dia tidak ada azam. Tidak ada azam orang yang bergurau. Dia pegang tu. Walaupun kebanyakan ulamanya tak kata gitu, tapi ada khilaf lah. Itulah sebab malam ni kita jumpa dengan tajuk ni. Sebab tahu dah kan, Imam Abu Daud ni tujuan dia susul kitab ni ialah nak cerita dalil masing-masing. Dalil masing-masing golongan dalam bab fiqh. Kalau hak berkenaan dengan fiqh lah, bab ijtihad itu. Jadi ada orang yang kira lafaz-lafaz yang dimaksudkan talak dan niat, yang ini perkaitannya dengan niat. Ada yang mengatakan seperti tadi kita baca tadi, tak kira niat kau tak niat kau, kalau lafaz itu lafaz yang terang, aku cerai kamu, aku talak kamu, kata lagu tu, dia jatuh. Itu satu golongan. Mana dia tak cara niat tu. Sebab apa? Dia pegang dengan hadis tadi lah. Thalathun jadduhunna jaddun wa hazluhunna jaddun. Itu dia pegang dengan tu. Satu golongan lagi, tadilah Malik, Ahmad dan satu kumpulan ulama lagi, mereka kata walaupun lafaz tu terang pun kena tengok niat dia lagu mana. Kena tengok niat dia lagu mana. Dia ada berkait dengan niat. Sebab dia pegang dengan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dia pegang dengan umum hadis itu. Dan ayat Qurannya wa in azamu talaqa. Orang yang bergurau, orang yang olok-olok tu, dia tidak ada azam sebenarnya. Yang berlakunya apabila ada azam, semati. Jadi apabila seseorang tu bergurau, awak lolok, ataupun dia ajuk, cakap ajuk kata, ataupun dia ajuk nyanyi kau lagu kau gapo kau, tak jadi apa. Tak jadi apa. Sebab dia kena ada azam. Dan dia kira atas niat. Segala-galanya kira niat. Jadi kalau hak memang tidak terang tu lagilah perlu kepada niat. Hak terang tu pun kena niat. Hak terang tu pun kena niat juga. Itu sebab Imam Abu Daud buat mari ni. Jadi dia nak ceritanya golongan jumhur ulama yang kata tak perlu niat. Tak ada niat pun kalau kata jadi, dia pegang dengan hadis tadi. Jadi hak niat ni kira tak, apa ni, hak lain-lain, hak ni tak ada niat pun jadi. Hak lagi dia kira dak, semuanya terikat dengan niat. Itu kan ada kaitan kedua-dua tu. Jadi dia buat tajuk ni melera, mengambil kira dua-dua pendapat. Mengambil kira kedua-dua pendapat itu. Yang ni bagi jumhur ulamanya hak dikira niat iaitu lafaz kinayah, lafaz yang tidak terang. Kita ni dua ni sudah dah ni, pakai sudah dah kita. Sudah lagu mana? Sudah tu tak terang. Tu perlu pada niat ketika tu. Kalau lafaz yang terang, aku cerai kamu, tu tak perlu niat. Hak lagi kata lafaz kinayah ke, lafaz kiasan lah, kinayah tu kiasan ke, ataupun lafaz yang terang pun perlu kepada niat. Tak ada niat tak jadi. Itu dua, ada dua. Itulah sebabnya Imam Abu Daud buat mari hak ni. Dia nak ayatnya besar peranan niat itu. Bagi Imam Abu Daud ini kebanyakan, banyaklah pendapat-pendapat dia serupa dengan
Siapa dia? Imam Ahmad. Serupa dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad dalam masalah ni iaitu memerlukan kepada niat. Memerlukan kepada niat. Tapi daripada tajuk yang lalu, dia buat at-talaq 'ala al-hazl, talak dengan bergurau. Dia nak isyarat kepada khilaf tu jugalah. Khilaf tu juga. Nak isyarat kepada khilaf tu juga. Jadi orang yang pegang kata gurau apa jadi, dia pegang dengan hadis tu. Katanya saya telah mendengar Umar bin Al-Khattab berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Atau di sini innamal a'malu binniyah. Dalam nuskha yang lain, nuskha Abu Daud ni juga di sini binniyat, dengan niat-niat. Binniyah dengan niat. Segala amalan itu dikira dengan niat. Wa innama limri'in ma nawa. Setiap orang mendapat apa yang diniatnya, dan seterusnya. Jadi hadis ni panjang benar perbincangannya, panjang benar. Kalau dalam Mishkat tu hadis kira hak mula-mula lah sebut, kira hak mula-mula sebut. Tapi hak mula-mula tu dalam muqaddimah, bukan hak mula-mula nombor satu dalam kitab dah. Iaitu dalam muqaddimah dia hadis ni dia sebut. Dalam Bukhari pun dalam Bukhari hadis hak mula-mula lah, innamal a'malu binniyah. Dan banyak kitab lah mulakan dengan hadis ini. Dan rayaknya perlu niat itu. Tapi Imam Abu Daud tidak letak depan, tengok ni, dia letak di tengah kitab dia. Di tengah kitab dia. Innamal a'malu binniyah. Jadi perbincangannya panjang sangat. Kalau nak tengok hak sudah tulis dah lah. Tengok hak nota yang ada buat itu, sama ada untuk syarah Bukhari dan syarah Mishkat itu panjang, ada 14-15 pendapat di situ, dikemukakan maksud dia. Cuma di sini Syekh Khalil Ahmad ni dia bincang rekah, boleh dikatakan dia ambil dalam hak kita sebut, dia ambil dia ambil asal dia, iaitu apakah yang perlu ditakdirkan bin niyah. Bin niyah tu kalau kita bahas dari sudut nahwunya dipanggil haraf jar asli. Haraf jar asli nak kepada tempat ta'alluq. Tempat ta'alluq dia tunggang. Situ je dia puncanya yang jadi khilaf tu. Yang jadi khilaf ni kata gini, orang ni kata gini, situ antara tempat yang penting lah. Innamal a'mal bin niyah, satunya mentakdirkan tasihhu, sahihatun bin niyah. Apa dia? Segala amalan itu sah, jadi dengan niat. Satu lagi iaitu takdirnya, takdirlah kita kata. Takdir dia apa dia? Innamal a'mal muthabatun bin niyah. Segala amalan itu diberi pahala dengan adanya niat. Diberi pahala, bukan kira sah tak sah, diberi pahala bila ada niat. Dia ambil itu rekah. Kalau nak detail lagi boleh tengok ada tulis tu dalam apa dia, nota yang kedua. Kalau Mishkat tu nota yang kedua. Di situ bincang panjang lah. Ada juga yang mentakdirkan innamal a'mal mu'tabaratun bin niyah, diambil kira, dikira dengan niat. Dengan sebab itu kalau kita tengok dalam terjemahan itu macam-macam lah, tak serupa. Ada yang terjemah segala amalan itu dikira sah mengikut niat, kerana adanya niat, dengan adanya niat. Itu dipakai oleh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Segala amalan itu diberi pahala dengan adanya niat. Ada orang terjemah lagu tu, tidak salah, semuanya betul. Segala amalan itu dikira dengan niat. Dikira dengan niat. Dia ambil mana dikira, kau diberi pahala, kau sah, kau gapo tu, situlah punca dia. Seperti kita kata tadi lah, apa ni, bin niyah, bin niyat, yang ni tempat ta'alluq haraf jar itu, bi tu, ba tu,
tempat berkait dia. Dia mesti kena ada tempat kait, sebab dia ni haraf jar asli. Kalau tidak ada tempat kait tu, dia haraf jar zaid ataupun syabih bizaid. Dia ada 3 haraf jar ni. Jadi ini termasuk dalam haraf jar asli. Bila kata haraf jar asli, dia mesti kena ada tempat ta'alluq. Tempat ta'alluq tu masing-masing lah. Masing-masing tu berdasarkan kajian lah, berdasarkan kajian juga. Jadi tubik-tubiknya begitu. Segala amalan dikira dengan niat. Jadi kalau kita kata dikira tu, kalau dalam bahasa Arabnya mu'tabaratun lah. Innamal a'mal mu'tabaratun bin niyah. Kalau tidak, dia tidak ada khabar. Innamal a'mal tu jadi mubtada. Mana khabar dia? Mubtada mesti kena ada khabar. Khabar dia tu lah. Ini kepada orang ngaji. Kalau kita orang tak ngaji, dia pening situ. Kepada dia tempat ta'alluq, kepada dia raja mana payah. Jadi kalau kita tengok terjemah kok ni nampak tak serupa pun, tak apa, biar dulu. Tengok dulu. Boleh dikatakan kebanyakannya hak pandai-pandai tu terjemah tu betul. Beza tu tak apalah, dengan sebab tadi lah. Jadi dengan sebab tadi. Kalau tidak, payahlah. Kita nak ayat pun payah kalau tak mengaji kan. Jadi cuma secara umum lah, al-amal mubtada, mana khabar? Khabar tu tempat ta'alluq, raja tu lah. Sama ada kita nak taqdim mu'tabaratun ke muthabatun ke sahihatun ke, ikutlah waktu tu. Situlah yang jadi berbeza terjemahan tu. Situlah yang jadi berbeza terjemahan itu. Jadi banyak, kalau kita nak bincang lah banyak, panjang lah. Jadi rasanya tidaklah nak panjang mana sangat. Sikit-sikit lah, sikit-sikit. Sikit-sikit. Kalau nak tengok sebab kata saat ni, tengok situ lah, tengok situ. Ada pula yang kata innamal a'mal kamilah atau takmulu bin niyah. Segala amalan itu sempurna dengan niat. Kalau tak ada niat tu tak sempurna. Ada juga yang takdir lagu tu macam-macam. Lepas tu kalau kita pergi jauh, dia ada lah tu, sesuai dengan aliran dia masing-masing lah. Sesuai dengan aliran dia masing-masing. Lepas tu kalau nak kata segala amalan itu dikira dengan niat, amalan lagu mana pula hak kira niat? Amalan lagu mana sah? Amalan lagu mana yang sah dikira dengan niat tu? Panjang lah, panjang benar cerita tu. Jadi kalau kita kata amalan, segala amalan tu maksudnya segala perbuatan. Kalau kira bahasa kita kan, segala perbuatan dikira dengan niat kan, ataupun sah jadi dengan niat kan. Makan nasi tak ada niat, punya apa tu lah kita kata. Makan nasi tak ada niat, makan punya apa tu lah. Jadi gapo maksud amalan tu? Jadi maksud amalan dia panjang lah. Amalan ini bukan semua amalan ibadat. Segala ibadat itu sahnya dengan niat. Dia kena tahu, sebab bukan semua amalan, bukan semua amalan dikira dengan niat. Jadi kalau tak ada niat kapal-kapal, letak kepala atas batas tu jenis apa tu lah. Jadi bukan amalan tu yang dikiranya. Amalan ni ibadat. Lepas tu ibadat tu pula panjang lah. Ibadat tu pula, kalau kata ibadat lagu mana, dia ada khilaf pula di situ. Kalau ibadat sungguh, baru perlu kepada niat. Kalau dia panggil zari'ah, saluran kepada ibadat, itu tak perlu kepada niat pula. Orang Hanafi kata, orang Syafi'i tak kata begitu. Orang Hanafi kata sebab ambil air semaya. Ambil air semaya tu sendiri bukan ibadat, kata dia. Ibadatnya semaya. Semaya itu perlu niat je. Air semaya tak perlu niat. Dia kata gitulah. Sebab yang dikira amal di sini, amalan ni amalan yang merupakan ibadat sungguh-sungguh. Kalau saluran kepada ibadat, dah mandi junub, pokok dia tak payah niat. Tak payah niat. Sepotolak jadi sepotolak. Tapi kalau Syafi'i dah, sebab dia kira ibadat tu. Air semaya, mandi junub tu ibadat.
Bila ibadat kena niat lah. Nampaknya waktu lebih kemah, sebab apa? Kalau kita kata dia semata-mata saluran saja, jalan kepada ibadat saja, kita tengok dalam hadis-hadis banyak kan, dengan sebab mandi, dengan sebab ambil air sembahyang tu gugur dosa-dosa. Nak boleh berlaku benda lagu ni tidak saja-saja, dia mesti kena berupa ibadat juga. Bila begitu lebih sesuainya kena ada niat lah. Kena ada niat lah. Air sembahyang kau, mandi junub kau, gapo kau, lebih molek, lebih kemah, pendapat orang kata kena ada niat. Ataupun setengah ulama kata dia bukan ibadat. Kalau tidak ibadat pun dia akan kita dapat pahala dengan sebab ada niat. Amalan biasa. Mandi biasalah, mandi bukan mandi wajib, bukan mandi junub, tak perlu niat. Nak menyejukkan tubuh, nak menyegarkan tubuh, tak perlu niat. Tapi perbuatan yang sama tu, ini termasuk dalam mubahat, benda-benda yang harus, bukan ibadat. Dia dikira dapat pahala juga sekiranya ada niat. Macam kita nak dapat pahala lagu mana? Hak biasa-biasa, makan nasi kau, tidur kau, mandi kau, gapo kau, nak dapat pahala kena ada niat. Niat gapo? Untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita segar, kita nak buat benda molek, benda baik. Jadi dia kena ada niat. Bila ada niat tu, amalan biasa, perbuatan biasa ni bukan ibadat pun dia jadi dapat pahala juga. Sebab itulah ulama kata segala amalan itu diberi pahala dengan sebab niat. Dengan ada niat. Kalau tak ada niat, benda tu tak boleh pahala. Kenyang tu boleh kalau makan nasi, segar tu boleh kalau mandi, pahala je tak boleh. Nak dapat pahala, kalau benda-benda lagu tu, amalan-amalan hak lagu tu, dia kena ada niat. Dia luar sikit, dia kena ada niat. Dua. Yang ketiganya, innamal a'malu binniyat, segala amalan yang dikira oleh Allah SWT, iaitu amalan yang ada niat. Kalau hak tak ada niat, perbuatan kita juga orang panggil, tetapi tak ada niat. Orang itu dia gila, dia pergi bunuh orang. Jadi Tuhan kira dia supaya bunuh orang ke? Dosa dia masuk neraka kekal gitu? Tak. Apa? Pasal dia gila. Bila gila dia tidak ada niat. Jadi nak boleh pahala gapo ni dia kena ada. Nak kira dosa kau gapo kau, dia kena ada niat. Mana benda tu benda yang ikhtiari, perbuatan pilihan kita, dalam pilihan kita, yang di luar daripada pilihan kita, walaupun apa kita buat itu tidak dikira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun tidak dikira di sisi manusia sekalipun. Dia kata dia tidak sengaja dia tembak tu, dia nak tembak ikutlah kita kata gapo-gapo kan, dia nak tembak ladak, dia nak tembak pelanduk kan, kena dia, kena orang. Jadi atas niatnya. Jadi kalau hakim tu nak kata dia disengaja, dia kata tidak sengaja, dia menafikan cara-cara, jadi kira tidak sengaja, dikira atas niat juga. Dalam dunia ni pun, di akhirat saya rasa Allah SWT Maha tahu lah, lagilah senang, sebab dia Maha tahu. Dia akan kira bunuh sungguh kau tersalah. Allah SWT Maha tahu. Jadi dia kira berdasarkan niat. Itu semua dia berkait dengan niat. Dalam dunia ni pun orang kira gitu, di akhirat esok pun gitu juga. Tidak kata semata-mata berdasarkan zahir gitu. Berapa ramai orang yang berjalan rata, dia tidur, bila tidur sejenis penyakit, dia tak khabar dia jalan rata. Orang nampak macam dia sedar, padahal dia tidak sedar. Lagu tu tidak dikira niat. Tidak dikira dia curi kau gapo, kalau dia ambil boleh jadi dia berasa dia sudah bayar kau gapo kau, tidak ada niat. Jadi yang dikiranya yang ada niat, yang dengan sengaja. Innamal a'mal binniyat. Kalau kita mengambil kira binniyat satu, bukan binniyat tapi binniyat. Ada juga dalam Abu Daud ni pun nuskah lain binniyat, jamak, ni mufrad satu. Ada juga setengah-setengah hadis innamal amalu binniyat, ada innamal amalu binniyah, ada juga macam-macam. Tak apa. Baik, kalau kita sekira di sini innamal a'mal binniyah, satu niat.
boleh berlaku untuk beberapa perbuatan. Untuk beberapa perbuatan. Boleh berlaku satu niat untuk beberapa perbuatan. Dari segi hak kita buat tu nampak banyak, tapi sebenarnya niat niat satu saja. Misalnya lagu mana? Kita nak pergi ke masjid, niatnya molek lah. Jadi tengah jalan tu bawa kereta, tengah jalan tu pergi masuk pelitih tempat parking, dalam apa ni, bekas parking tu. Tengah jalan tu kita jumpa kecek dengan orang, tengah jalan tu macam-macam lagi berlaku. Banyak perbuatan, banyak perbuatan. Tapi di sebalik tu satu niat sudah memadai untuk semua. Kalau tidak ada benda tak molek kita buat, satu niat yang baik itu semua kita dapat. Itu kalau kita kata bin niyah, satu niat. Ada juga kalau kita kata bin niyah, segala amalan itu mengikut niat, banyak niat. Kadang-kadang nampak saja perbuatan tu, tapi kalau kita niat banyak, kita boleh pahala banyak. Kita boleh pahala banyak kalau kita niat banyak. Nampak perbuatan satu saja, yang ni sebaliknya tadi. Tadi perbuatan banyak, niat satu. Ni perbuatan satu, niat banyak. Boleh juga. Tidak kata satu kerja tu kita dapat saja pahala, tidak. Kalau kita ada banyak niat, kita dapat banyak pahala. Misalnya kita kata kita nak belajar, mari sini nak belajar. Mari sini maksud asalnya nak belajar. Masjid ni, lepas tu sekadar tu pun boleh pahala dah. Belajar ikhlas kerana Allah, boleh dah. Kalau bila-bila kita nak belajar tu untuk ikhlas kerana Allah, lepas tu untuk kita guna sendiri, dan untuk nak ajar anak-anak kita bila balik, anak bini kita bila balik nak royak sepatah dua ke dia, dua niat. Yang ketiga, kita nak jadi pandai semua, tiba jadi alim semua, tiba kita boleh mengajar pula di tempat orang mengajar, biar kita boleh duduk pula situ. Tak ada niat lain. Yang ketiga, yang keempatnya kita kata bila kita pandai semua, kita nak buka sekolah, nak buka sekolah, nak ajar ilmu ni apa. Bila-bila kita mari dah masjid, kita mari belajar ni masjid, aku nak mayar tahiyatul masjid, kata 5, boleh berapa banyak. Tapi maksud asalnya saya nak buat, boleh juga. Sebab itu dia kata bin niat, banyak niat boleh. Kalau banyak niat kita tu, tapi niat ni bukan main-main, bukan gurah. Niat ni dengan maksud nak buat sungguh lah, cita-cita sungguh lah, azam sungguh lah, barulah dikira niat. Bila ada azam sungguh tu. Jadi kalau ada keadaan lagu saat ni, kita dapat pahala banyak, walaupun benda yang kita buat tu sah. Benda yang kita buat tu satu saja nampaknya, asalnya nak belajar je. Tapi kalau kita campur-campur dengan lain, kita dapat banyak juga. Wa innama limri'im ma nawa. Setiap orang mendapat apa yang dia niat. Kalau dia nak niat sah, boleh sah. Kalau dia niat banyak, mari ke masjid ni ada tong derma, dia bubuh situ kata, banyaklah. Kalau dia ada niat banyak, jadi mengikut apa yang dia niat. Molek atau tak molek ke manusia ni mengikut apa yang dia niat. Kalau niat tak molek, Tuhan tahu, manusia tak tahu pun. Tuhan akan balas yang sesuai dengan dia, saya rasa. Misalnya nak menunjuk-nunjuk tidak ikhlas kerana Allah, itu sia-sia. Jadi dia akan mendapat apa? Dia dapat kosong apa yang dia niat. Kalau dia niat tu molek banyak, dia dah akan dapat banyak. Niat 1, 2 dapat 2, 1 dapat 2. Misalnya gitulah, mengikut apa yang dia niat. Baik bu. Kemudian faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sesiapa yang hijrah dia tu niatnya kerana Allah dan Rasulnya, jadi hijrah dia dikira kerana Allah dan Rasul. Jadi itu. Ini contoh amalan yang baik dan balasannya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini contoh bagi amalan ataupun perbuatan yang tidak baik, dia akan dapat sesuai dengan hak dia niat. Jadi benda ni kalau nampak molek pun zahirnya hijrah, hak tu pun hijrah juga, dia atas niat.
yang dikira atas niat. Hak ni mari semaya, hak ni pun mari semaya juga, dia kira kan atas niat. Hak ni mari ngaji, hak ni pun mari ngaji juga, dia kira atas niat. Yang tahu niat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita nak pun berurusan dengan dia. Ini contoh saja, contoh, bukan nak ayat terikat dengan orang lain-lain pun serupa tu. Jadi kalau kerana Allah, jadi balasannya Allah yang akan bagi. Kalau kerana dunia, dia akan dapatnya dunia lah. Kalau dapat pun, kalau tak dapat pun tak dapat lah. Saya esok nak kata dapat tak boleh, Tuhan marah ada. Sebab apa? Allah SWT dalam hadis Nabi SAW ada sebut, dia kata ana aghna syuraka 'ani syirk, aku paling tak boleh dikongsi apa-apa amalan buat kerana aku kata, kerana orang lain kata tak boleh, tak sih, paling tak suka dikongsi. Sebab apa? Sebab dia maha sempurna kan? Nak agak dia orang kongsi-kongsi ni nak cukup benda hak kurang, itu kongsinya. Jadi bila tidak kerana Allah tu, dia tak suka sangat. Jadi kalau buat gapo-gapo kerana dia, barulah balasan itu boleh sepenuhnya. Kalau bercampur-campur, banyak balik orang molek, boleh sikit lah, gitulah, boleh sikit, tapi kurang molek lah. Kalau ikhlas tu kau tinggi, kau molek. Jadi kalau hijrah kerana dunia, belum tentu dapat. Nak menikah dengan orang perempuan pun belum tentu boleh. Kalau boleh pun boleh hak tu lah, boleh hak tu. Kalau boleh pun boleh hak tu. Maknanya benda yang kita nak tu rendah sangat, belum pasti lagi molek pun untuk kita, belum pasti lagi baik pun untuk kita. Sama ada yang kita duduk gila sangat, duduk nak sangat perempuan tu, molek pun untuk kita, belum pasti lagi. Boleh jadi tak molek, kemudian hari baru tahu. Dunia yang kita nak tu, duduk gomoh sangat, nak kepada dia, siapa pilih jalan yang tidak betul, siapa menipu, siapa kecoh orang, merasuah macam-macam, nak kereta goni-goni. Tidak mesti lagi benda kita nak tu molek, tahu-tahu dia mati aksiden kereta tu. Itulah dunia setara tu. Jadi tak kena sebenarnya. Untuk dunia semata-mata pun tidak semestinya molek hak dunia. Hak pasti molek ialah apabila kita kerana Allah SWT. Balasan Allah itulah yang sebaik-baik. Kalau hak dunia ni kalau boleh pun, ma indakum yang fadu wa ma indallahi baqa. Hak ada di sisi kamu tu akan lenyap, akan hilang, akan jadi buruk, akan jadi rosak, akan jadi punah. Bagai dunia, hak ada di sisi Allah itulah yang berkekalan. Jadi orang Islam diajarkan supaya bijaksana dalam memilih keuntungan. Keuntungan yang betul-betul untung, hak itulah sepatutnya kita kejar. Keuntungan yang sementara, yang palsu, tak ada sebelah mana. Tak sedut gomo sangatlah. Gomo-gomo pun kadang-kadang kita tak tahu. Kita tu akan jadi mangsa dia pun kita tak tahu. Jadi pada-pada lah, pada-pada. Bahkan segala-galanya kerana Allah. Jadi kalau nak menikah pun kerana Allah, nak menega, nak harta dunia pun kerana Allah. Dia kena kot tu, kait kot tu, barulah jadi molek, baru jadi molek. Kalau tidak, tak molek. Jadi hak Imam Abu Daud nak mari sini dalam bab cerah ni, bab apa mari hadis ni, hak tu raya tu panjang-panjang tu boleh berlaku. Kau tidak duduk sini pun boleh, duduk depan mula-mula sepada dalam kitab lain tu boleh. Imam Abu Daud nak mari letak sini, dia tidak letak mula-mula tu buat apa? Dia nak ayatnya hadis ini boleh digunakan untuk macam-macam perkara dalam kehidupan. Dalam bab hukum cerah ni pun dia ada juga kait dengan hadis ni. Sebab itulah setengah-setengah ulama mengatakan hadis ni termasuk separuh ilmu dah Islam ni, masuk dalam hal ni. Ada yang mengatakan 1/4, tak apalah, ke mana-mana pun maknanya luah lah. Islam ni kan luah. Dah kalau separuh daripadanya mungkin kait dengan hak ni, mana banyak benar. Benar sabarlah kalau bab cerah pun ada kaitan dengan hadis ni, innamal a'malu binniyat. Sebab tu kita tengok ni, kalau ada kitab ni
Muka surat 304 tu, tengah tu. Wa munasabatul hadis bil bab, kesesuaian hadis ini dengan tajuk ni, dengan tajuk Imam Abu Daud buat ni, ialah anna ba'd alfaz at-talaq yahtaju fiha li wuqu' at-talaq ila an-niyyah. Setengah-setengah lafaz talak itu baru akan terjadi, baru akan berlaku apabila ada niat. Setengah-setengah lafaz talak, bila ada niat baru kira jadi. Ada pun lafaz-lafaz yang sharih, lafaz-lafaz yang sharih, yang terang untuk cerai, tidak perlu kepada niat. Bahkan talak akan jatuh sama ada niat ataupun tidak ada niat. Orang itu dia niat kau, tak niat tak cara, jatuhlah kau, jadilah. Ini mengikut satu pendapat. Satu pendapat. As-Sarihah nombor 2 bawah. Qala Ibn Rushd dalam kitab dia Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, dia kata al-masyhur an Malik, pendapat yang masyhur daripada Imam Malik, anna talaq yahtaju ila niyyah, yahtaju ila niyyah, perlu kepada niat. Syafi'i dan Hanafi kata pupuk Hanafiyah, as-sarih, kalau lafaz sarih, lafaz yang terang, tak perlu kepada niat, tak perlu kepada niat. Tapi Malik kata hak sarih pun kena niat juga. Itulah pasal apa? Pasal dia bagi peranan yang besar kepada hadis ni, innamal a'malu binniyat. Hak ni tetap ada peranan juga di sini pun. Di sini pun perlu kepada niat. Jadi itu sebab Imam Abu Daud buat tajuk ni. Dia nak ayatnya ada khilaf lah. Dalil kepada orang yang kata perlu kepada niat itu, innamal a'malu binniyat. Segala amalan, termasuklah cerak-cerak tu amalan juga, satu perbuatan juga, perlu kepada niat. Dia pegang kod tu. Orang tidak pegang kod tu, dia kata jadi juga, dia pegang dengan hadis baru ni, kalau kita ayat tadi tu, dia pegang dengan hak tu. Jadi hadis niat ini macam umum maksus lah. Orang panggil hadis umum, khusus, dia khususkan oleh beberapa hadis yang lain. Tak masing-masing lah, itu masalah ijtihad masing-masing. Itu dari segi Imam Abu Daud mari hak ni apa. Kalau dari segi hak kiasan tu memanglah semua kata kena ada niat. Memanglah semua kata kita kena ada niat. Kalau kiasannya lagu mana? Kiasannya boleh kita duduk sekali, balik dua demo, kita duduk sini. Kalau kata lagu tu, jadi kata lagu tu sebagai apa dia? Itu perlu kepada niat lah. Perlu kepada niat. Kita ni rasanya tak ada ajak dah, tak ada perlu dah. Demo pun tak nak nampak, tak ada perlu juga. Kita pun tak ada perlu juga. Tak ada perlu tu lagu mana? Apa maksudnya? Perlu kepada niat lah. Kalau hak lagu tu perlu kepada niat lah. Atau dia kata demo ni, misalnya dia kata demo ni kepada kita sepuluh orang Arab zaman itu, dia guna gitu, serupa dengan mok kita sendiri. Anti alayya ka zahri ummi, mu kepada aku seperti belakang ibuku. Zihar apa? Jadi apa maksudnya? Mu kepada aku seperti belakang ibuku, apa maksud? Adakah dia nak ayat mu sudah haram kepadaku seperti haramnya mak aku kepada aku? Maknanya aku tidak boleh setubuhi lagi, seperti mana aku tidak boleh setubuhi ibuku. Kalau lagu itu maknanya dia tidak bini lah. Kalau bini boleh setubuh. Mana kira-kira dia nak putus lah. Nak putus. Putus tu putus berapa kali? Banyak kali lah. Jadi hal ini termasuk di dalam bab kinayah, bahasa kiasan. Perlu kepada niat. Kalau dia ayat kita nak ayat serupa sahih tu saja, bukan maksud serupa
lagu tadi. Dalam masyarakat kita orang tak guna pun lagu tu. Orang serupa. Mata demo serupa dengan mata mak kita. Nak serupa je saja, bukan nak royak gapo-gapo, tak ada. Jadi di situ perlu kepada niat. Tapi kalau hak terat, kalau bahasa Melayu kita ceram, cerak tu perlulah. Tapi kalau pisah, kita pisahlah. Aku pisahkan kamu di sini. Pisah tu dah bukan jalan hak ni nak pergi alah ke Perak, hak ni nak pergi alah Kedah, pisah jalan lagu tu. Lagu tak apa, tidak jatuh, tolak, cerai. Tapi kalau dia maksud pisah tu maksud pisah, cerai. Tanya. Kalau cerai, itu memang kalau dalam bahasa Melayu lafaz yang tegas. Kalau dalam bahasa Arab tolak lah. Tolak tu. Itu maknanya tegas. Kalau kata lepas, aku lepas. Tu tak tegas lagi, lepas lagu mana? Gitu, perlu kepada niat. Sebab kata tadilah Imam Abu Daud nak isyarat kepada ada khilaf dalam masalah ni. Ada khilaf dalam masalah ni. Masalah kalau kinayah tu semua kata kena niat. Tapi kalau hak terang ada khilaf. Bapa ya ada khilaf. Ni pegang dengan hadis innamal a'malu binniyat. Hadis ini umum, tak kira, termasuklah cerak tu. Termasuklah cerak hak terang tu pun. Termasuk. Hak nu kata tidak. Ini betul, ini umum. Ini umum maksus orang panggil dalam usul fiqh, dipanggil umum maksus. Ini memang semua amalan itu dikira dengan niat, tapi adalah beberapa perkara yang dikecualikan. Antara yang dikecualikan nikah, talak, merdekakan hamba atau rojok. Empat perkara itulah. Ada beza riwayat antara rojok dengan memerdekakan hamba tu. Hak ni kalau gurau pun jadi dia. Ini orang panggil umum maksus. Serupa dengan ayat yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Allah SWT pesan kepada kamu masalah anak-anak ni, pesaka ni, anak lelaki dapat 2 bahagian anak perempuan. Anak lelaki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Begitulah cara kira-kiranya nisbahnya. Jadi kira-kira Allah SWT pesan kepada anak ni semua anak kah? Semua anak kah? Jawab ulama, dia kata tidak. Sebabnya kalau anak tu bunuh ayah dia, boleh juga kau pesaka. Ada ke, terutama zaman ni, zaman pelik ni, macam-macam lah ada. Jadi kerana banyak harta tu, dia nak banyak harta tu, dia bunuh ayah dia dengan apa cara? Kalau terbukti sabit dia tu memang bunuh ayah dia, dia boleh ke pesaka. Dan berdasarkan umum ayat Quran tadi, dia kata bolehlah anak lelaki sebanyak ni, anak perempuan sebanyak ni. Tak cara dia tu lagu mana, tak ada ayat situ, kira anaknya. Jadi kita nak pakai umum gitu ke? Tak boleh. Sebab apa? Ada hadis yang lain. Hadis itulah yang mengkhususkan umum ayat tadi. Apa dia? La yarithul qatilul maqtul, la yarithul kafirul muslim, walal qatil al maqtul. Orang kafir tidak boleh nerima pesaka daripada orang Islam. Mana kalau anak ayah ni Islam, anak tidak Islam, tak boleh, walaupun anak. Lepas tu dalam ayat tadi kata boleh. Itulah orang panggil umum. Ni hadis ni mengkhususkan tu, tak boleh pakai umum tu lagu tu dengan makna umum lagu tu, tak boleh. Kalau tidak, apa guna Nabi kata hak ni pula ni? Apa guna? Dia nak ayatnya hak ni kecuali daripada hukum tu. Jadi kalau anak bunuh ayah, dia tak boleh terima pesaka. Tak boleh terima pesaka. Kalau di mata hakim keliru dia beri pesaka juga, itu kekeliruan lah, salah. Tapi Allah SWT tahu. Kita orang Islam ni, dia tidak selesai dengan mahkamah saja. Mungkin kalau mahkamah selesai, dia kata boleh berlaku, boleh. Allah di sisi Allah SWT makan duit haram. Makan duit haram anak. Makan duit haram. Pasal apa? Dia tidak berhak. Pasal dia bunuh. Itulah maksud la yarithul qatil al maqtul. Orang kafir tak boleh juga. La yarithul kafir al muslim. Tak boleh. Supalah juga di sini. Orang panggil ni hadis ini umum maksus. Macam ayat tadi, ayat umum maksus, sama.
Sama. Supaya juga Nabi SAW, dia tu pun ayah juga, dia ada anak juga. Lepas tu apa yang tak, anak dia tak terima pesaka? Dayusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Ya ada lah hukum tu, nak kira. Dak. Sebab apa? Nabi ada kata, inna ma'asyiral anbiya la nurah ma taraknahu sadaqah. Kami para nabi ni tidak diwarisi. Tak ada hukum pesaka tu, tak ada. Hak kami tinggal semua jadi sedekah. Jadi sedekah untuk umat, untuk orang ramai. Bukan untuk keluarga dia. Tengok. Itu pun yang dikecualikan juga. Jadi tidak kata pakar umum tu. Tak boleh lagu tu. Itulah alasan di pihak satu lagi. Alasan di pihak satu lagi. Jadi hadis ni tak boleh, demo tak boleh pakar gitu, umum gitu tak boleh. Dia kata. Lepas tu hadis Abdul Rahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Jadi Abdullah ni di antara anak Ka'ab bin Malik yang duk cara ke dia. Abdullah ni ramai anak Ka'ab bin Malik ni. Abdullah ni hak alim. Ni alim sekali anak dia ni, pandai sekali ni anak dia. Dia ni lah khidmat kepada ayah dia. Bila ayah dia buta, ayah dia nak pergi masjid, nak pergi mana-mana, lah Abdullah ni. Jadi ceritanya Ka'ab bin Malik ni salah seorang sahabat Nabi SAW yang tidak ikut serta dalam peperangan Tabuk. Dah kira salah lah tak pergi perang tu. Salah besar, dosa besar. Tu dia. Dia dengan ada dua orang lagi sahabat yang lain, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Ar-Rabi'. Tu mana tiga ni dalam Quran pun masuk, cuma tak sebut nama lah. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum, dan seterusnya ayat tu panjang kan. Jadi hak tu tiga orang tu maksudnya dia ni lah tak pergi perang, sehingga dunia yang seluas dunia ni terasa sempit kepada mereka. Dan Nabi SAW tu berat. Nak kata jadi sahabat berat. Dapat pahala besar gitu gini pun berat. Usah kau nak jadi Nabi. Ni kadang-kadang orang kita ni ada hati nak jadi Nabi dah. Usah kau nak jadi Nabi, jadi nak sahabat pun tak layak. Jadi sahabat pun tak layak. Bahkan dari satu segi kita bersyukur, mujurlah. Mana molek dah tu buat tu, molek untuk kita, dia pilih kita duduk zaman ni. Kalau duduk zaman sahabat dulu takut jadi munafik pula tahu, wala yadzubillah. Sebab berat jadi sahabat ni. Cuba tengok ni. Hak ni Nabi tak sewi kecek, tak sewi jual beli berurusan. Kalau dia buat salah tak usah jawab 50 hari. Bukan sebentar, 50 hari. Inilah dia cerita ni. Tak kecek. Dia pergi masjid orang paling tak cara. Boykot pulau, kata pulau. Padahal dia tu Islam juga. Tak pergi perang. Tak pergi perang. Perang ni mati. Perang ni putus tangan, putus kaki, putus telinga, boleh jadi belakang. Tak pergi perang tu lagu tu. Tak boleh belakang ni, tak boleh berhubungan, berurusan. Tapi kat jeri mana setia tu setara tu orang buat tak lari. Hak dia salah tu betul, dia salah, dia mengaku salah. Tu sahabat tu, dia mengaku lah dia salah, tapi sedih tak kira lah, tak jadi orang tidur jerit soalnya, minta doa dengan Tuhan, minta ampun dengan Tuhan. Dalam Quran sendiri sebut Tuhan terima ampun taubat mereka itu. Tuhan terima taubat. Salah betul, salah, tapi Tuhan sudah istihad dah, terima taubat. Jadi tidak ada hak kita nak pertikaikan mereka. Ni bila dia kata berlalu 40 malam daripada 50 malam hak Nabi suruh boikot tu, marilah utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari jumpa dengan dia. Dia apa kata? Rasulullah suruhmu duduk suku dengan binimu. Tambah lagi
Memang teruji sungguh lah, luluh sungguh. Luluh sungguh. Ni nak boleh keluluh kalau kena toh-toh kat pakai tinggal dah. Tinggal dah. Lepas tu dia kata nak agan, nak suruh cegah kau nak agan. Dia kata hak jemari tu pun makna pandai lah. Mana pandai, faham molek. Dah, tidak suruh cegah, suruh pisah suku, duduk suku, jangan mendekati dia. Bukan main sedihnya. Selama ni bini itulah hak duduk sekali, duduk suruh sabar, duduk gitu gini. Bini tu pula tak boleh duduk sekali pula. Lepas cukup 40 hari, dia pun takut lah. Takut lah, bukan berlaku gapo-gapo kan. Bukan bini duduk sekali ni, dia pun suruh bini dia balik rumah lah. Takut jadi gapo-gapo kan, jadi langgar pula Rasulullah SAW. Tengok setianya sahabat ni kepada Rasulullah. Setara tu. Jadi dia kata, muda ni takutlah bini ada sekali, suruh pergi balik rumah. Dia kata tunggulah sampai Tuhan buat keputusan sendiri lah ke mana. Akhir sekali tu lah ayat tu kita baca tadi sampai ke akhirnya, dan Tuhan terima taubat mereka. Mana taubat tu sungguh-sungguh. Lepas tu jadi molek, tak ada apa-apa. Dia duk cerita semua cerita dia ni. Jadi satu kelebihan pula sebab masuk dalam Quran. Bukan senang kita jerit, kita kata taubat tu air mata darah sekali pun tak tahu lagi Tuhan terima ke tak terima. Tak pasti, sedut ayat lah orang lain. Kita misalnya tak pasti. Ni dah kalau dalam Quran, kalau dalam Quran sudah terima, tak ada apa, sesat. Kita semua ni kena percaya lagu tu. Betul dia salah, tapi kesalahan dia tu Tuhan telah ampunkan dalam Quran. Tak ada dah, tak boleh nak kuat dah kita, tak boleh nak kata gapo dah. Tak boleh. Ni dia ni keadaannya. Jadi tujuan Imam Abu Dawud mari hadis ni, apa dia tujuannya? Iaitu nak ayatnya Ka'ab bin Malik ni ada sebut dah perkataan talak. Aku nak cerah ke dia? Ya Rasulullah tak sibuk duduk dekat tu lagu mana aku cerah ke dia? Kau nak buat lagu mana? Jadi dia sebut dah perkataan cerah tu nak ayatnya. Dan dia kata mau pergilah baliklah pergi rumah. Itu pun balik rumah mula, balik rumah ayah lah. Itu pun lah cerah juga tu, salah satu cara juga. Tapi tidak berlaku cerah. Pasal apa? Sebab dia tidak niat cerah. Dengan semata-mata suruh pergi kelik rumah lah, balik rumah, tak usah duduk sini lah. Itu pun kalau kita nak cerah, salah satu cara lah cerah, cara kinayah lah, cara kiasan. Itu pun yalah juga kalau ada niat. Ni dia suruh kelik tapi dia tak ada niat. Lepas tu dia kata, saya nak cerah kau? Tanya saja waktu tu. Bukan mana dia kata saya cerah dia. Dia tak kata gitu. Jadi guna perkataan cerah kalau tidak ada niat, tidak ada maksud itu. Lepas tu suruh kelik yang juga dalam keadaan-keadaan tertentu dikira sebagai cerah juga kalau ada niat. Itu kalau tak ada niat tak berlaku. Itu dari ayat ni. Ini peranan niat dalam cerah ni besar juga. Sebab lafaz ini tidak sarih dalam cerah, tidak terang. Suruh kelik rumah ni tak terang untuk cerah. Jadi perlu kepada niat. Waktu orang panggil kinayah saja, perlu kepada niat. Kalau dia tidak ada niat, tak jatuhlah talak. Itulah Imam Abu Dawud buat mari hadis ni. Tujuan dia buat mari hadis ni dalam bab cerah ni, dalam bab cerah. Bila tak ada niat, tak ada berlaku. Babun fil khiyar. Ini bab tentang khiyar, bagi pilihan. Pilihan lagu mana? Mana saya nak bagi pilihan kepada awak ni. Awak nak duduk sekali dengan saya ke nak suku? Dia kata lagu tu, bagi pilihan. Masalah kalau bagi pilihan tu lagu mana? Dia kira cerah ke tidak? Itu tajuknya. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi pilihan kepada kami, jadi isteri-isteri dia. Kami pilih dia.
Falam ya'udda dhalika syai'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengira apa-apa cerah pun dengan pilihan yang diberikannya saat ini. Oleh kerana kami tidak pilih cerah, kami pilih dia, jadi tidak berlaku lah cerah, tidak berlaku cerah. Itu jelas hadis itu. Nabi SAW tidak mengira apa-apa. Dalam riwayat Muslim dia ada sebut falam ya'udda dhalika talaqan. Nabi SAW tak kira pilihan yang dia bagi lagu saat ni dan kami tak pilih cerah tu sebagai cerah. Itu lebih terang dalam riwayat Muslim, lebih terang. Dalam satu riwayat yang lain dalam Muslim juga dia sebut falam yakun talaqan. Perbuatan Nabi bagi pilihan lagu tu bukan dikira sebagai talak. Tak ada jatuh talak. So kau talak raj'i, kau talak ba'in, kau apa, tak ada berlaku. Tak ada berlaku. Jadi apa yang Nabi SAW bagi pilihan tu? Bagi pilihan ni kira-kiranya ada masalah lah. Bagi pilihan takkan saja-saja molek-molek tiba-tiba bagi pilihan lagu tu. Jadi ceritanya banyaklah antaranya yang disebutkan oleh Syekh Zakaria di bawah ni. Nombor 1 dia petik daripada Ibnu Ruslan dalam syarah Abu Daud dia petik situ. Jadi ayat takhir, mana ayat takhir? Itulah ni dari 308 ni, ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Itulah. Dan seterusnya, wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu, seterusnya tu sampai akhir tu. Itulah yang dimaksudkan dengan ayat takhir, ayat bagi pilihan. Jadi bagi pilihan ni tidak khusus dengan Nabi SAW saja, orang lain pun boleh juga nak buat gitu. Orang lain pun boleh juga. Jadi kalau buat, kalau jadi lagu mana, kalau jatuh talak, kalau misalnya perempuan isteri tu dia kata dia pilih nak suku, dia pilih nak suku tu, jadi jatuh berapa talak. Kalau dia tak pilih suku tu, tu sepakat dah. Kebanyakan ulama lah kata kita nak kata sepakat pun tidak juga, nak kata sepakat pun tidak juga. Ada juga ulama yang kata kalau bagi pilihan gitu ke mana-mana pun jatuh talak. Ada juga, tapi tak kuat lah sebenarnya sebab canggah dengan hadis ni. Siapa kata dengan sebab Nabi SAW bagi pilihan gitu, walaupun bini dia tu tidak pilih untuk cerai, jatuh talak juga? Siapa kata lagu tu? Kalau lagu tu jatuh talak belaka dalam bini Nabi, kena cerai belaka, siapa kata? Tak ada kata. Apa? Sebab ni lah hadis ni ada. Jadi orang-orang yang berpendapat begitu sebenarnya, sebab itulah ulama-ulama Qadhi Iyad, Imam Nawawi dan lain-lain kata agaknya dia tidak tahu hadis ni. Lepas tu kita kata ada kau ulama tak tahu? Boleh jadi. Ataupun dia tahu lah, adalah cara faham dia tu. Tapi cara faham dia tu agak jauh lah bagi kitanya. Dah Nabi SAW tidak kira apa-apa, kita tak ada lah gitu. Kecuali kalau si bini tu pilih nak cerai, nak pisah, pilih halah ke tak sih ke dia tu, barulah ada tu pilihan. Di situ ada khilaf lah banyak lah. Jadi ceritanya apa? Antaranya Nabi SAW diberi pilihan oleh Allah SWT untuk nak hidup sesak ke nak hidup kaya. Dia nak jadi orang kaya ke nak jadi orang sesak? Nabi sesak tu bukanlah maksud sesak tu apa-apa ke dana dah. Ramai-ramai lah. Kalau dia nak jadi kaya pun boleh. Nabi SAW pilih hak biasa. Pilih hak biasa. Jadi Nabi SAW pun bagi pilihan lah kepada isteri dia tu, nak lagu mana. Kalau nak senang dunia, mana tak boleh hidup sekali kan dia, moga dia pilih dah nak hidup lagu tu. Kalau bini dia tu nak pilih hidup cara dia, redha dengan dia, tak apa. Itu pilihan. Itu maksud pilihannya. Satu. Yang kedua, jadi pakat duduk cemburu. Dah moga bini ramai kan, ni gini, jadi ada masalah lah. Ada masalah. Jadi diberi pilihan kepada Nabi SAW kepada mereka itu, sama ada nak duduk sekali. Kalau duduk sekali, ya masa dia dah ramai gitu. Ataupun
Kalau puasa tak puas hati, tak usah dimadu lah kata. Tak usah dimadu. Boleh. Pisah, duduk suku. Boleh jadi ada seorang lain hok nak nikah dengan dia tu. Seorang sama seorang pakai mati. Dah puas hati gitu. Nah, ikut. Tak ada. Semuanya tak usah. Nak Nabi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada yang berpendapat oleh kerana masyarakat Islam umumnya pada ketika itu sudah agak senang dan mewah kalah lah di saat akhir semasa duduk di Madinah tu. Jadi orang-orang lain pun ada hamba sahaya, ada hamba abdi, ada perhiasan, pakaian comel-comel ada juga. Jadi bini-bini dia pun terbiak orang perempuan, dia nak jugalah moga asal orang perempuan tu jenis gitu kan. Dia nak pada lagu-lagu tu lah, kemewahan itu. Nabi SAW tak kena, tak boleh. Tak boleh. Kalau ada keinginan lagu tu makna bahaya tu. Bahaya tu. Dia nak ayatnya bini seorang pemimpin yang selamat, iaitu bini dia yang berjiwa seperti dia juga, tak ada terpengaruh dengan dunia. Kalau tidak orang boleh beli. Orang boleh beli. Terutama dalam keadaan susah. Kamu nak mewah awak gini. Macam-macam. Itu bahaya. Jadi Nabi SAW nak ajar kepada kita, tak boleh benda-benda lagu tu. Bini-bini orang-orang yang tinggi-tinggi ni, orang yang hebat-hebat ni, tak boleh dia rendah. Sekitar orang ramai-ramai biar orang lain tak apa. Kalau pemimpin-pemimpin macam Nabi-Nabi, dia tak boleh setara tu. Dia kena cara memikir dia tu berbeza. Tapi walau bagaimanapun Nabi SAW tak stay paksa-paksa. Dalam keadaan tak suka, tertekan, dia bagi pilihan. Kalau nak benda lagu ni, nikah dengan orang lain, umat dia, sahabat dia, tak apa, boleh. Kalau dia tak say. Dia tak say lagu tu, dia tak suka. Jadi orang Tino ni suka nak janggut nak apa, untuk siapa? Untuk siapa? Dan kalau untuk lelaki, kita kata dalam cara hak betul, cara hak betul, hak molek, hak tidak salah. Untuk lelaki, dan untuk lelaki tak say. Dia tak ada terpengaruh pun, tak ada berasa apa-apa pun. Tak usah pakai lecu lah. Tak usah pakai gelai kau tadi tekok banyak-banyak subai kau, tak perlu. Dan nak apa? Nabi tu gitulah. Dia tak ada pada dia, tak ada jadi naik seri. Kau kata dengan sebab pakai cicing, kau pakai rupa tolak kepada dia. Dia tak sih. Kalau nak lagu tu bagi pilihan. Boleh, sahabat-sahabat lain boleh nak nikah. Tak sih belakang. Ini ujian kepada isteri-isteri Nabi. Sebagaimana ujian kepada sahabat Nabi tadi itu, kita pergi lagu tu masing-masing terima ujian berlaku. Jadi kira hak siapa mati tu Nabi terima sebagai sahabat dia, sebagai isteri dia. Jalan ini orang-orang yang lulu pah berlaku. Tak boleh kita tak kata apa. Lepas ujian Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada siapa pun pilih nak tu. Semua pilih dia. Fakhtarnahu, Aisyah kata, kami pilih dia. Kami, bukan saya saja. Mana hak lain-lain pun pilih gitu, dia juga pilih Nabi juga. Macam-macam lagi pendapat yang ada dalam Musnad Ahmad yang ada sebut, bukan bagi pilihan, dia bukan pilihan antara cerah atau tidak cerah, pilihan antara nak dunia ke nak akhirat. Wa in kuntum turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkum ajran 'azima. Tu siapa-siapa yang nak Allah dan Rasul dan nak hari kemudian, bukan pilih dunia. In kuntum turidna al hayatad dunya wa zinataha, al hayatad dunya, bukan bagi pilihan ni antara nak duduk sekali sebagai isteri Nabi ke atau nak cerai dengan Nabi, bukan pilihan tu. Kata dia, pilihan antara dunia dengan akhirat. Kalau pilih akhirat, mana pilih cara Nabi pilih itulah. Tidak pilih kaya-kaya jadi jutawan misalnya kita kata. Kalau learning kan, dia pilih akhirat. Jadi isteri dia tu nak apa? Tak ada sebarang paksa tekanan, tak ada. Bagi pilihan. Semuanya pilih akhirat. Semuanya pilih akhirat. Bahkan isteri-isteri dia tu kalau kita tengok dalam sejarahnya,
selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pun memang kalau nak kira jadi kaya. Sebab apa? Khalifah-khalifah semasa tubuh itu bukan sikit-sikit jadi kaya raya tu dah. Tapi kalau kita tengok dalam sejarahnya, pagi ni bui, katakanlah pagi, tak ada pagi esok habis dia bui kat orang. Tu sifat isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bui tu cari orang susah, cari tu bui. Itu sifat dia. Bukan jenis sifat buat harta. Dok. Kalau nak kira buat harta jadi kaya juga. Mungkin mereka tu berasa maksud pilih akhirat tu bukan semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Selepas Rasulullah juga. Sebab dia tu kan tidak cegah dengan Rasulullah. Jadi tak boleh nikah dengan siapa-siapa. Dah. Bila kata bini dalam dunia ni, bini di akhirat juga. Sebab tu boleh jadi. Dia faham boleh. Maksud pilih akhirat tu bukan pilih semasa Nabi saja, tapi pilih selepas Nabi. Dan itu memang terbukti. Bini Nabi hak mana-mana pun tak ada seorang pun hak kedekut. Tak ada. Hak adanya murah. Semua sebut sifat murah tu memang sifat utama. Mana saya kata lekatlah pitih. Tidak jadi kaya. Kalau nak kaya boleh dah kalau nak kira. Tapi tidak kaya pun tidak kaya pun kaya juga. Kalau kita perhati tengok pasal apa mereka ni memerdekakan hamba ramai. Maknanya kira-kira isteri-isteri Nabi ni semua sahabat-sahabat yang lain juga. Kalau ada duit pun sama ada dia buat kebajikan gitu, ataupun dia beli hamba. Pada masa tu kan beli hamba untuk dimerdekakan. Sebab itu pahala besar. Nabi SAW itu pun untuk akhirat juga. Jadi banyak sangat. Kalau dia tak ada piti sesak, macam mana nak beli seorang-seorang hamba dia sebab nak beli kereta. Lalu ni kereta hak baru, bukan kereta hak buruk, kereta hak baru. Seorang-seorang hamba menunjukkan dia ada piti. Tapi piti tu dia guna untuk akhirat, untuk esok. Hak tu yang jelas. Kalau tak ada piti tak boleh beli. Tak boleh beli. Ni bukan seorang Aisyah saja tu merdekakan berapa ramai hamba. Aisyah saja. Dan isteri-isteri yang lain pun sama. Begitu. Sebab apa? Sebab sejak zaman Sayyidina Umar sudah ada dah habuan untuk isteri-isteri Rasulullah. Waktu zaman Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah. Hak mana ni semua ni hak sahabat-sahabat ni dah berlaku terima habuan. Habuan tu banyak. Banyak. Kira kaya lah jadi kaya. Lepas tak kira lagi orang lain bagi. Orang lain bagi tak kira lagi. Itulah maksud pilihan yang diberikan itu. Semuanya tak ada pilih dunia, semuanya pilih akhirat. Bermaknanya semua isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni lulus ujian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan mereka ini jelas sebagai isteri. Dan sebagai isteri di dunia itulah juga isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Tak kira lah kalau dia semata-mata akad nikah saja dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas tu tak ada tidur sekali, tak kira tu. Tu bukan ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin ni kira hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tidur sekali dengan dia. Bukan tidur sekali saja, maksudnya bersetubuh dengannya. Hak tu dipanggil ummul mukminin, ummahatul mukminin. Adapun hak tak ada, itu bukan. Dia boleh nikah dengan orang lain pun. Memang ada nikah pun. Hak pernah nikah dengan Rasulullah tu ada nikah pun. Dan hak tu tidak ummahatul mukminin. Jadi dalam kitab dia sebut, kalau seseorang itu bagi pilihan kepada isteri dia, bini dia pilih dia, bukan pilih nak cerai, pilih nak pisah, lam yakun talaqan, itu tidak dikira talak, tidak dikira cerai. Kalau dalam bentuk tu, cara tu, bagi pilihan gitu. Kalau si isteri tu pilih pisah lah kita kata, baru jadi cerai. Cuma cerai tu cerai gapo? Talak tu talak gapo? Talak raj'i ke, ba'in ke? Kemudian talak tu talak dikira talak 3 ke, talak sah ke, lagu mana? Tu ada khilaf. Tu ada khilaf. Syaukani berkata,
secara ringkasnya, mana tidak dikira jatuh apa-apa cerai kalau dia pilih suami dia, kalau dibagi pilihan gitu. Inilah pendapat jumhur sahabat, tabi'in, fuqaha al-amsar, imam-imam besar, termasuklah Abu Hanifah, Syafi'i, Malik, apa, semua pilih lagu tu. Cumanya mereka ada khilaf kalau dalam masalah kalau perempuan itu pilih diri dia, mana kebebasan lah. Adakah jatuh talak 1, talak raj'i, atau talak bain, atau jatuh 3 talak? Situ ada khilaf. Kalau dia pilih nak suku lah, nak bebas daripada suami dia ada khilaf 3. Sama ada talak tu jatuh 1, talak raj'i, atau talak 1 bain, atau jatuh 3. Situ ada khilaf. Tirmidzi menukilkan pendapat Sayyidina Ali, iaitu kalau perempuan itu, isteri itu pilih diri dia, jatuh 1 bainah. 1 bainah ni talak 1, tak boleh nak kelik, tak boleh nak rujuk. Bila habis iddah tu, bini dia boleh nikah dengan orang lain. Suami tak boleh rujuk, tak ada hak rujuk kalau dia buat bagi pilihan gini kepada bini dia. Jatuh talak 1, tapi talak 1 bainah, talak 1 bain. Tapi kalau dia pilih suami dia, ni. Kalau dia pilih suami dia, ni ada khilaf ni. Jatuh 1 juga, tapi 1 talak raj'i, boleh rujuk. Dalam iddah tu suami dia boleh rujuk. Ini dikatakan pendapat Sayyidina Ali. Dan satu lagi riwayat daripada Zaid bin Thabit. Dia kata kalau dia pilih diri dia, mana dia pilih nak sukulah dengan suami dia, jatuh talak 3 kalau dia pilih diri dia. Tapi kalau dia pilih suami dia, jatuh talak 1, tapi bain tu maknanya tak boleh nak rujuk lah. Bila habis iddah, kalau nak juga kena akad lain, nikah semula, dengan ada saksi, dengan ada wali semula, mas kahwin ke apa semula, hak lain. Gitu pendapat dia. Ada riwayat daripada Umar Ibn Mas'ud, kalau dia pilih diri dia, jatuh 1 bain. Ada juga riwayat daripada mereka berdua ni, jatuh 1 tapi talak raj'i, boleh rujuk. Tapi kalau dia pilih suami dia, tak ada gapo-gapo, tak jatuh gapo-gapo. Kalau dia pilih suami dia. Lepas tu panjanglah dia bincangnya. Jadi hak lebih kemahnya sebenarnya ialah kalau dia pilih suami dia, tak jatuh gapo-gapo. Itulah yang zahir daripada hadis ni, tak jatuh gapo-gapo. Jadi orang kata kalau dia pilih suami dia jatuh 1, lepas tu antara raj'i dengan bain ke apa, tak jelas, tak ada dalil yang tegas. Dalil yang tegas menunjukkan kalau pilih suami tak jatuh gapo-gapo. Kalau pilih untuk suku, jatuh 1 bain. Jatuh 1 bain istilah. Jadi hak kata pendapat Imam Malik pun pilih serupa dengan Zaid bin Thabit juga. Kalau dia pilih diri dia sendiri, jatuh 3. Kalau dia pilih suami dia, jatuh 1 talak bain. Itu dibantah oleh Qadhi Iyad. Seorang ulama dalam mazhab Malik, dia kata tu dhaif. Imam Malik serupa dengan jumhur ulama juga, iaitu tidak jatuh gapo-gapo kalau dia pilih suami dia. Kalau dia pilih diri dia, jatuh 1 saja, jatuh 1. Lepas tu, oleh kerana ada hadis ni kan, pendapat bagi pendapat tak boleh pergi, kita kena pakai hadis ni sepatutnya ni begitu. Kemudian babun fi amruka biyadik, ini cerita lain pula. Jadi amruka biyadik, urusanmu terserah kepadamu, di tanganmu. Maknanya hak cerahmu tu di tanganmu. Dia kata, kan dia kata gitu, jadi lagu mana itu cerita lain pula. Sekat tulah dulu mana ni, wallahu a'lam. Subhanakallah.